عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi saya merampakkan rasa syukur kepada Allah. Juga bersama dengan ayat semua kita merampakkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Dan mari sama-sama kita memperpanjangkan selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang besar Tuan Haji Ismail, kita Dr. Jasmine yang sangat dirahmikan ibu bapa bapak, semua kita hamba Allah Yufur Rahman, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah beberapa ibadat umrah kita telah pun selesai dan kita telah pun menyempurnakan sekali haji. Alhamdulillah. Semua rukun, semua wajib, semua larangan ihram sudah kita usahakan kesempurnaan. Kita telah melalui fasa Makkah, fasa Arafah wukuf. Kita pun dah berhadapan dengan pengalaman bermalam di Muzdalifah, bermabit melontar di Mina. Alhamdulillah. Dan kita dah masuk ke Mekah dan kita dah berada di hujung, hampir hujung fasa yang kedua kita berada di Mekah sebelum kita meninggalkan bumi Mekah, bertamu di bumi Madinah. Rafakkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Namun suatu perkara yang sentiasa berada dalam pemikiran saya dan juga tentu ayah ibu dimuliakan, saya yakin, iaitu kita merasa takut dan bimbang berkaitan dengan ibadah yang kita kerja. Dan tidak ada satu syarat daripada langit yang menentukan bahawa ibadah kita ni diterima ataupun tak diterima. Jauh lagi nak tahu kita ni mampu atau tidak mampu. Sebab tu kita tidak berhenti berdoa dan terus berdoa. Ulama menyatakan bahawa ibadah itu masuk berserta ilmu dan keluar berserta takut. Jadi kita datang ke tanah suci Mekah ni, kita dah belajar pihak lembaga tabung haji sejak di tanah air. Saya balik ni dah lepas bulan 1 nak start kursus haji bersiri. Saya yakin tuan puan dah takut kursus haji bersiri. Kursus haji intensif. Kemudian ada kursus haji perdana. Hala nak perdana, nak pergi haji tu ada kursus haji express pula. Kemudian ada tuition haji. So option di kalangan tuan-tuan. Alhamdulillah, selamat. Kalau boleh nanti balik di tanah air, dengar dengan kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, saudara-saudara kita, nak kirim pesan awal-awal untuk datang ke kursus haji. Bukan tunggu dapat surat. Yang biasa saya dengar jemaah haji kata, dah buat jadi Ustaz, surat daripada tabung haji lambat sampai. Jadi kita sendiri dah tahu dah, kita ada willing dah hadir ke kursus-kursus haji, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah dengan ilmu itu kita selamat tunaikan ibadah haji. Dan apabila haji dan umrah selesai, ada satu perasaan dalam hati yang semakin subur, iaitu rasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab itu jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Ambil masa sebelum makan, selepas makan, di bilik, keluar bilik, nak ke masjid, dalam masjid, tengok Kaabah. Sebelum semayang, selepas semayang, semayang fardu, semayang sunat, doa, dan terus doa. Dan sekali-sekali saya bermuasabah, saya tengok oleh kerana kat masjid kita ni, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada program berzikir beramai-ramai macam kat tanah air dalam semayang. Tak ada doa ramai-ramai. Jadi kalau kita muasabah, kadang-kadang kita terlupa nak doa, terlupa nak berzikir. Sebab kita kebetulan sembahyang fardu dekat tepi jalan, kat tepi pintu. Bila orang dah habis main, pakat nak lipat sejadah. Jadi dah masuk 20-30 hari ni dah dekat perangai tu. Terlupa kita berzikir, terlupa kita nak berdoa. Jadi insyaAllah doa, tugas kita berdoa.
Tugas kita mencantikkan doa, tugas kita menghayati doa. Kita tak tahu dalam mungkin 1000 doa kita sepanjang musafir kita buat haji, buat umrah ni, ada satu doa pandang itu dah cukup berdoa. Itu cukup berdoa. Jadi yang boleh berikan oleh Allah SWT, kita sebagai hamba, tugas kita beribadat, tugas kita menghambakan diri kita kepada Allah, dan dia Allah yang akan menilai ibadat. Jadi yang boleh berikan, kita ada satu ibadat yang besar sebelum kita keluar daripada Makkah Al-Mukarramah, iaitu melaksanakan menyempurnakan awal wadah. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, annahu amara an-nas litawaf bil baiti, bahawa Nabi SAW bersabda, la yanfiranna ahadakum hatta yakuna akhiru ahdi bil bait. Yang salah seorang kamu, lelaki ke, perempuan ke, yang buat haji ke, yang tak buat haji ke, yang buat umrah ke, yang tak buat umrah ke, yang nak keluar, nak check out dari Mekah ni, jangan dia keluar dari Mekah kecuali last sekali amal ibadah dia ialah mengerjakan tawaf mengelilingi Kaabah. Yang dimasukkan itu adalah tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini adab yang besar. Ini adab yang besar. Walaupun di sana kalau bukan Nasi tak fikir ada perbahasan, ada sebahagian daripada mazhab kaki sunat. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya wajib. Sama dengan hari itu, illa khufifa alaihi bil haid, kecuali dirukhsahkan bagi perempuan yang kedatangan. Jadi ibu jemaah wanita yang dalam keadaan haid tidak wajib tawaf wada. Dalam huraian ni bukan tak wajib, maksudnya tak wajib itu maksudnya tak boleh buat tawaf wada sebab status hal keadaan dirinya. Lalu apakah yang dianjurkan ke atas mereka? Iaitu doa wada. Jadi yang tak boleh buat tawaf wada, berdoalah doa wada. Di dalam bilik boleh, di lobi hotel boleh, di dewan makan yang boleh. Kan kita nak doa dalam lift pun boleh. Di luar Masjidil Haram silakan, di dataran. Ustaz, kita orang nak tengok Kaabah, silakan masuk ikut Babu Salam trek Safa Marwah tu. Situ bukan masjid. Perempuan haid boleh berada di kawasan situ. Lihatlah binaan Kaabah. Berdoa, doa wada. Doa wada. Apa intisari doa wada? Kalau tengok tu, intisari doa wada. Poin pertama yang kita minta agar Allah Ta'ala jemput kita lagi. Ya Allah, janganlah kau jadikan musafir ini. Ya Allah, jangan kau jadikan haji dan umrah ini musafir kami yang terakhir. Wahai Allah, jemputlah kami berulang kali bersama ayah ibu kami, bersama suami isteri kami, anak-anak kami, keluarga kami, semuanya, teman-teman kami. Wahai Allah, ya Allah, kamu ini hanya berkehendak, hanya berdoa, namun kata putusnya Engkau lah Allah yang maha berkehendak. Namun jika tertulis dalam takdir qadarmu bahawa ini musafir kami yang terakhir, kami meraih satu permohonan. Wahai Allah, terimalah semua amal ibadah kami, taubat kami, munajat kami, masukkan kami di kalangan mereka yang Kau ampun, masuk syurga, selamatkan kami dari azab api neraka. Itu poin. Kadang-kadang kabar ada setengah jemaah dia terlupa bawa buku. Sudah nak ke depan tak balik pula. Kan? Tergantung sangat dengan buku gantung. Taklah. Jadi kalau teman yang ikut kuliah ceramah yang dulu ni, saya sangat mencadangkan zikir-zikir dalam tawaf. Ingat lagi pusingan pertama, memperbanyakkan zikir. Pusingan yang kedua, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Pusingan yang ketiga, berselawat kata Nabi SAW. Pusingan yang keempat, subhanallah, sama-sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Sini kelima, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sini kena. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pusingan yang ketujuh, apa jua doa? Silakan berdoa, bermunajat, apa saja doa dan munajat. Jadi insya-Allah pusingan zikir itu kita bawa dalam kawal wajah kita. Ataupun mungkin ada hari dua ni tuan-tuan dan puan nak mengerjakan kawal sunat, silakan. Ada jemaah nak mengerjakan umrah, kalau yang lelaki tak ada masalah, bagi orang perempuan kurang digalakkan yang ujung-ujung ni. Ataupun jemaah yang uzur, tidak digalakkan yang ujung-ujung ni. Kalau nak buat juga, pastikan niat ihram bersyarat, dapatkan nasihat yang khusus case by case dengan Ustazah Latifah sebelum kita nak perform. Yang saya galakkan dekat-dekat ni, banyakkan tawaf sunat, sebab tak terikat dengan apa? Komitmen ihram. Tak perlu pakai ihram. Itu juga berlaku nanti pada tawaf wada, insya-Allah. Pada puan akan laksanakan tawaf wada hari apa insya-Allah? Hari ini? Senin. Tak senang hari ini. Boleh tak hari ini tawaf wada? Boleh. Belum, dia kaedahnya belum masuk waktu. Senang jawapan tu belum masuk. Macam sekarang boleh tak semain Zuhur? Zuhur qada boleh. Tapi Zuhur untuk hari ni belum boleh sebab belum masuk waktu. Okey, tawaf wada tuan dan puan bila insya-Allah nak buat? Pada hari Isnin, mulai selepas Zuhur. Dia ada uraian dia, tapi ni dia punya teks asal dia mulai selepas Zuhur insya-Allah. Terus 7 pusingan, balik ambil beg, terus naik bas. Itu penting. Itu yang pilihan yang paling bagus sekali dan itu yang terbaik. Pilihan yang kedua, bagi jemaah yang ada kes-kes tertentu, faktor kesihatan, faktor yang rasanya sesuai untuk, ataupun tak ada sebab pun. Ustaz, saya nak buat pagi itu, saya nak buat duha, ada contoh waktu ni. Ustaz, saya nak buat duha, saya nak buat hajat, saya nak buat taubat, saya nak buat solat musafir, macam mana saya nak buat Ustaz? Pagi tu saya nak buat tawaf wada 4 pusingan dulu, 5 pusingan dulu, boleh tak Ustaz? Jawapannya boleh. Buat ada fasa 1, ada fasa 2 kan? Hukumnya harus hukumnya harus boleh. Buat 4 pusingan dulu, balik rehat 1 orang. Lepas tu dekat dulu, kita pergi sekalian dulu, kemudian kita selesaikan baki. Mungkin tadi buat 4, baki 3. Tadi buat 5, baki 2. Ataupun buat 6, baki 1. Lepas tu buat 1 pusingan, balik, terus ambil beg, tunggu giliran untuk dipanggil penanti. Itu pun boleh, tak ada masalah. Ada jemaah ada nakal sikit, Ustaz, saya buat 7 Ustaz, kecuali 1 langkah je. Itu dia nakal, dia tanya soalan. Saya tu nak buat tak Ustaz? Right, tanya je. Ni nama ibadat. Ibadat ni buat kasih cantik. Bagi kita yang sihat, bagi kita yang memang dulu balik Mina batuk, sekarang dah hujung ke Madinah dah tak berapa batuk dah sekarang. Alhamdulillah, syukur. So kita manfaatkan kesihatan tu, buat yang terbaik. Lepas tu terus buat. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan belum pernah tawaf lepas tu ataupun menjelang tu sebab tengok macam panas. Macam panas. Semalam saya jumpa orang Mekah, orang Malaysia yang tinggal Mekah. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, inilah waktu cuaca yang paling best bagi ahli Mekah. Waktu sekarang ni, waktu kita cuaca Mekah sekarang ni, waktu yang kan, tuan-tuan pernah pergi umrah sebelum ni, yang tuan-tuan pergi ada musim sejuk waktu ni lah, sampai sore ni selepas musim haji. Cuaca macam ni, berkekalan sekitar sampai awal bulan 4, tengah bulan 4. Jadi alhamdulillah tuan-tuan terpilih jadi 106 untuk menikmati suasana ini. Berhadapan pula, berhadapan dengan hujan. Ada kawan-kawan yang balik di Sarawak, kita 22, kita 71, SMS cemburu kepada jemaah yang masih lagi berada di Mekah. Kawan-kawan kita yang dah berada di Madinah cemburu waktu hujan dulu. Madinah hujan juga, Madinah banjir, tidak sampai banjir. Mereka cemburu, mereka tengok skrin televisyen. Sana pun ada macam
tengok Mekah hujan, mereka cemburu, andaskan telefon. Tuan ketua KT 100 katakan Alhamdulillah. Jawab kata Alhamdulillah. Tapi hari ni hari Sabtu yang terakhir. Request macam mana tuan-tuan tak dapat Sabtu sekali lagi minggu depan. Minggu depan Sabtu tuan-tuan ada kat mana? Minggu ada kat mana tuan-tuan? InsyaAllah. Boleh tak request nak tinggal sini lagi? Boleh dengan satu cara dia. Apabila malaikat Israel datang menjemput. Itu memang tak boleh lah. Kena simpan dekat sini lah. Jadi panjang umur kita, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sampai ke bumi Madinah dan kita akan selesaikan dulu tawaf wadah ini. Dan tawaf wadah ni tuan-tuan boleh baca. InsyaAllah kita akan laksanakan pada hari Isnin. Dua style, dua cara. Cara yang paling baik lepas Zuhur terus buat. Cara yang harus, yang boleh dilaksanakan waktu duha, kita selesaikan sebahagian, kemudian lepas Zuhur kita sambung ke rangkaian lain. InsyaAllah. Ustaz, saya nak buat awal lagi lah Ustaz, lepas subuh Ustaz. Jawapannya pun boleh. Boleh. Lepas subuh kan saya buat 5 siap-siap lepas subuh saya buat. Lepas tu saya baik sarapan, saya rehat kan. Saya sampai potong my bag yang last touch-up-nya semua. So saya sambung dulu pun boleh. Boleh. Lepas tu ke jemaah tanya, Ustaz saya nak buat awal isyak malam tu saya dah dia tak jadi wadah, dia jadi wah. Wah. Jadi kita kena faham apa falsafah wadah. Apa kata bawa tak kesian event yang terakhir lah, yang last sekali, supaya akhir sekali pandangan mata kita dengan operasi haji, perjalanan musafir kita, last sekali ialah kenikmatan beribadah tawaf. Amalan yang paling besar, tinggi nilainya ialah tawaf. Lepas tu dalam kitab fikah diperbahaskan, ulama fikah bahas di antara memperbanyakkan umrah dengan memperbanyakkan tawaf sunat, mana lebih baik? Dua-dua baik, dua-dua terpuji, dua baik. Mana lebih baik? Jawapannya tawaf tu sunat. Jadi tuan-tuan tanya diri tuan-tuan ibu, kalau saya umrah dah 5 dah, tawaf sunat? Tawaf sunat baru 2. Tu dah dia tak alien. Kalau boleh biar jawapan kita tawaf sunat lebih banyak daripada umrah sunat. Ustaz, saya banyak yang satu lagi apa? Tawaf kedai. Jadi yang diperbolehkan InsyaAllah kita akan melaksanakan tawaf wadah pada hari Isnin menurut kaedah yang dinyatakan tadi. Tapi asasnya sudah pun melakukan tawaf rukun haji. Ada yang belum buat tawaf rukun haji? Kan semua dah selesai rasanya. Pastikan tuan-tuan sudah buat tawaf rukun haji. Jangan pula ada jemaah tanya, Ustaz, tawaf rukun haji tu nak kena buat 2 kali ke? Kali tu tawaf haji yang sekali tu, yang ada di kalangan tuan-tuan buat pada hari tasyrik, ada di kalangan tuan-tuan juga buat selepas hari tasyrik, selepas 13 bulan, selepas sampai ke Mekah balik daripada Mina. Lepas selesai tawaf wadah, tiada aktiviti membeli belah. Yang ada ialah boleh belah. Tak ada. Jangan buat 1-2 perkara yang menggambarkan kita berselesai. Tak ada lagi bismillah. Kat depan mata kita ni ada orang jual macam-macam jual 5 riyal, 10 riyal. Tuan-tuan lalu katakan cuba kan. Dan waktu tu bawa tengok orang rasa berkenan pula. Kan. Sekarang tak boleh di sini. Kan, waktu sekarang kalau ada keperluan, apa yang patut nak bagi hadiah apa beli. Ada perkara terakhir, fokus kita kepada penghayatan tawaf wadah. Fokus kita kepada penghayatan tawaf wadah. Siapakah yang dikecualikan? Perempuan yang kedatangan haid, mereka yang berpenyakit kencing tak lawas, mereka yang luka nanah darah tak berhenti. Kita nak pergi ke masjid, tiba-tiba berlaku satu kemalangan walaiyazubillah, mohon dilindungi oleh Allah. Berlaku satu kemalangan dan kebetulan pasukan medical pun darah tak berhenti. Saya tak boleh, macam mana ni nak buat tawaf wadah? Waktu itu dah terkecuali lah. Kita tidak wajib melakukan tawaf wadah, tidak berdosa dan tidak kena bayar dah. Juga kepada orang yang dipaksa meninggalkan tawaf, orang yang takut dizalimi, takut ditinggalkan rakan perjalanan, bimbang keselamatan diri dan hartanya, tidak mempunyai air atau debu atau tanah untuk suci. Nombor 8 ni tuan-tuan tak rasa pelik ke kat Mekah? Ada tak rasa pelik?
negeri ni hujan tak selalu turun. Baru ni hujan lebat tu, orang Mekah tunggu lama dah hujan tu. Mereka sangat bergembira dengan hujan tu. Setahun. Kalau perasan dalam khutbah Jumaat yang baru ni dan yang sebelum ni, imam doa khusus minta turun hujan. Minta lagi hujan tu. Tapi tuan perasan tak kalau kita pernah tak ada catuan air? Satu. Yang tu, selalu tak kita membazir air? Allah. Saya sendirilah, saya dan cerita jemaah kita berkongsi antara dosa kita ialah pembaziran. Ampun maaf. Dosa pembaziran. Pembaziran makanan, pembaziran elektrik. Betul kita bayar. Betul kita bayar. Nabi pernah sebut pada sahabat ketika itu bertanya tentang status wuduk yang membazir. Lalu sahabat kata, dalam wuduk mana pembaziran? Ya, walaupun kamu berwuduk di sungai yang mengalir. Bayangkan, sungai yang mengalir, kita ambil wuduk macam ini bawah. Kita basuh dengan wuduk. Itu sudah dianggap sebagai suatu pembaziran. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar. Pada masa lagi beberapa hari kita minta maaf kepada Allah SWT. Itu di tanah suci. Di balik tanah air kita nak upgrade diri kita, tidak akan melakukan pembaziran. Dan seterusnya pada hari Isnin tu pagi tu, pastikan kita berwuduk. Ini penting sebab ada kes jemaah dia mengerjakan tawaf tidak berwuduk. Siap tanya gitu, Ustaz, kena berwuduk ke? Kenapa puan? Selama ini saya tawaf tak ada wuduk puan. Dia tanya tu pada hari terakhir sebelum kita tahun ni, tahun yang lepas. Macam mana tu? Satu. Yang kedua, ada kes jemaah yang dia batuk, dia makan gula-gula nak redakan batuk. Ustaz, apa hukumnya semasa tawaf saya makan gula-gula? Saya kata hukumnya harus. Kalau pergi jauh pun makruh, tapi tak badan. Alhamdulillah kan. Tapi saya baru ingat, saya pun makan gula-gula waktu semayang. Risaukan pasal batuk. Jadi ini saya faham bila jemaah tanya macam ni, fahamlah saya mungkin di tanah air dia tak mempersiapkan suatu tahap fardu ain yang asas untuk sampai ke tanah suci. Jadi kalau dia tak tahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala Maha mengampuni dia. Tapi masalah Tuhan marah kepada kita yang tidak menuntut Jadi anggapkan musafir haji kita ni sebagai suatu pencarian ilmu, majlis ilmu yang besar. Dan dia juga majlis ilmu. Nanti di Madinah pun dia merupakan majlis ilmu. Balik nanti ke Malaysia, tolong tuan dan puan hadir majlis ilmu. Level tuan dan puan ni rasanya boleh mengasaskan majlis ilmu. Rumah kita tu jadikan tempat majlis ilmu. Kata saudara-saudara teman-teman kita, jadikan dengan majlis ilmu. InsyaAllah berwuduk nanti sebelum tawaf wadah. Jangan pula, Ustaz, saya nak wuduk 2-3 kali dulu siap-siap. Apa hal? Nanti senang. Kalau kentut yang pertama saya ada simpan. Itu tak ada mana-mana mazhab yang menyatakan pendapat ini. Jangan cerita mazhab ini. Betul-betul ada haji mabrur, bikin hilang pula tu, dia cerita mazhab baru. Perempuan insyaAllah tidak memerlukan pakaian ihram. Dia menyatakan sunat daripada bilik, siap apa semua wuduk, aku sekonyong-konyong terus ke masjid. Tak perlu tunggu kat bawah. Tanya siap dengan tanya Haji Ma'in, mana bang nak pergi ke Tanim? Tidak perlu berniat di wadah di Tanim. Terus kita ke Masjidil Haram menunaikan tawaf 7 pusingan. Niat tawaf sama-sama kita ikut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku mengerjakan tawaf wadah 7 pusingan kerana-Mu ya Allah. Angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kucuk tangan mengiringkan Kaabah dan kita berjalankan Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan ibadat tawaf kita yang secara itu. Mungkin ini tawaf yang terakhir. Mungkin. Tapi untuk musafir kita ni pastinya yang terakhir, tapi kita minta atau Allah jemput lagi. Kemudian itu berniat di tawaf dari keluarga semua. Kemudian selesai tawaf. Apa nak buat selepas tawaf? Kita seperti biasa tawaf-tawaf yang lain, ada disyariatkan 2 rakaat solat sunat selepas tawaf. Dia mengambil falsafah ba'diyah. Kan solat lepas tu ada ba'diyah kan. Jadi ba'diyah tawaf ialah 2 rakaat solat sunat tawaf. Rakaat pertama selepas Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun sehingga akhir. Rakaat kedua lepas Fatihah baca Suratul Ikhlas sehingga akhir. Solat secara bersendirian.
Lokasi jangan depan makam Ibrahim, asasnya. Sebab tu disebut sembahyang sunat tawaf belakang makam Ibrahim. Itu yang setengah orang salah faham. Dia walaupun kawasan itu penuh dengan orang sedang tawaf, dia betul-betul sembahyang di belakang makam Ibrahim. Mengganggu jemaah lain. Itu tak betul. Asas ibadah, di samping kekhusyukan yang kita usahakan, jangan ganggu ibadah orang. Jadi tak betul kalau sembahyang di makam. Yang betulnya luas. Sebenarnya kawasan saya pergi sekarang ni pun, ini adalah lokasi belakang makam Ibrahim. Contoh lepas tawaf, saya rasa sakit perut, saya rasa tak sempat nak solat sunat, saya lari ke bilik buang air, buang air. Ustaz, boleh tak saya sembahyang di bilik? Boleh. Sembahyang sunat tawaf. Sebab lokasi sekarang tempat saya berdiri ini adalah juga termasuk destinasi belakang makam Ibrahim. Boleh hukumnya, Kalau nak patah balik silakan, tapi dah sampai boleh dikecilkan, tak ada masalah. Namun selesai 2 rakaat solat sunat tawaf di Masjidil Haram, jika ada kemampuan kucuk Hajar Aswad, mengucuk Hajar Aswad. Mungkin di sini ada jemaah dah rasa lalat dah, Ustaz, hari 2 dalam balik ni tak dapat lagi kucuk Hajar Aswad. Jadi saya nak tanya kepada puan, apakah hukum? Apakah sebenarnya hukum mengucuk Hajar Aswad? Hukum dia, apa hukum dia mengucuk Hajar Aswad? Sunat. A. Wajib. B. Rukun haji. Kita nak clear. Kena clear sebenarnya. Cuma masalah bukan Ustaz, saya balik nanti jiran saya dia siap, dia nak tanya soalan cukup Ustaz. Pedulilah dia nak tanya. Peduli apa kan? Kadang kita ni ibadat ikut orang. Sebab tadi ada saya dapat maklumat daripada satu jemaah. Ada jemaah, ada jemaah kita, jemaah Malaysia kita, dia bawa air zam-zam, dia tawaf. Air zam-zam, isi air zam-zam dalam botol gitu, kemudian dia bertawaf, dia tawafkan air zam-zam dengan kepercayaan yang khurafat. Saya belum berikan, tolong jangan buat benda yang tidak ada asas. Yang kita dengar, saya yakin tuan dan puan dengar ni daripada cakap orang di luar daripada kursus saja. Yang ni tidak ada asas. Jangan buat benda-benda yang pelik-pelik. Kalau kita rasa pelik-pelik, sila rujuk pada para asatidz kita. Atau daripada di kalangan kawan kita pun ada yang jangan buat benda yang pelik-pelik yang tidak ada asal dalam agama. Air zam-zam tu dah cukup power dah cukup genuine dah. Berdoa, Nabi kata berdoa dengan 3 doa. Kita ingat lagi doa yang 3 tu? Yang pertama mohon apa? Mohon ilmu, hikmah dan kebijaksanaan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Yang kedua, mohon keluasan rezeki. Wa rizqan wasi'an, bukan rezeki yang murah. Jadi ya Allah, murahkan rezekiku. Murah tu bukan saja tak boleh, tapi ada definisi yang lebih luas lagi, iaitu luas. Luaskan rezekiku. Yang ketiga, kurniakanlah aku kesihatan yang berpanjangan, penawar bagi segala penyakit, wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Jadi fokuskan kepada minum air zam-zam, penghayatan doa minum air zam-zam. Yang itu kita tak buat, kita buat benda lain. Jadi yang menuliskan tak dapat kucuk Hajar Aswad, kita sebenarnya boleh isyarat daripada jauh. Bismillah, Allah ilahi ham. Itu pun sudah diberikan pahala seumpama kucuk Hajar Aswad. Contoh nak kucuk Hajar Aswad, dalam hadis kucuk Hajar Aswad hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Ada pun bertolak-tolak. Semasa dalam perjalanan nak kucuk Hajar Aswad ataupun ditolak, hukumnya apa? Haram. Ustaz, saya tak, Ustaz, saya pergi macam ni je, Ustaz. Kalau pergi macam ni macam tahu Ustaz, saya ni macam ramai. Tapi kita mendedahkan diri kita kepada marah bahaya. Ni nak balik, ni nak balik tawar dah. Tak pasal-pasal semua nak masuk hospital. Walaupun dan Tuhan juga. Ini kita bahasa terakhir lah. Bahasa akhir ni kita menjaga usaha. Sebab lepas ni masalah. Ini masalah lepas ni. Jaga kesihatan. Kan, jaga kesihatan, jaga kemungkinan, minimalkan marah bahaya itu. Jadi yang mengucuk Hajar Aswad ni, kita boleh lambai daripada jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada kemampuan, kita ada kesempatan. Tak ada kesempatan, kita pindah berikutnya, iaitu nak memegang Kaabah hijri semain makan. Silakan. Ustaz, saya tak pegang lagi Kaabah. Silakan, tak ada masalah. Pegang doa kepada Allah SWT.
Ada setengah jemaah tu bila dia dengan lekat dekat Kaabah tu, siap tulis nama atas batu. Tak dia doa dia, ya Allah, aku nak kahwin, ya Allah, semoga aku jodoh yang kedua lagi, ya Allah, aku nak kerja bagus-bagus, ya Allah, rezeki ya Allah. Tak payah tulis, doa sebenarnya. Doa. Kita buat benda-benda doa tu sampai berlinang air dan dia dekat hampir khusyuk. Tunduk kita kepada Allah SWT. Kemudian minum air zam-zam dan berdoa. Silakan tuan-tuan, lepas tuan-tuan buat tawaf, tengok dia masa ada sejam lagi. Ikut jadual, ada sejam lagi ni. Apa nak buat? Silakan nak berdoa dengan doa yang panjang. Boleh? Doa. Apa doa lagi? Doa lagi. Doa lagi. Boleh? Tak ada masalah. Tapi jangan sampai tertinggal lah. Tengok dia masa lagi ni. Doa sepanjang sepuas-puasnya sudah. Tapi jangan lepas habis doa tu, ada Quran nak baca surah Al-Kahfi satu round. Ini tadi. Ini specialnya doa. Sebab doa ni dia penutup. Kalau sembahyang sunat malam, witir itu penutup kepada semua sembahyang sunat kita. Adapun doa ni dia nak sebagai kesimpulan kepada semua ibadat. Jadi doa lah. Jadi bacaan Quran masa sekarang. Masa tersebut adalah khusus special request untuk doa, request kita dari Allah Ta'ala. Apa kita nak minta? Zikir pun tak ada. Faham doa kita Alhamdulillah, zikir tak boleh. Memanjangkan zikir tak boleh. Ada pun yang boleh berdoa dengan doa yang lepas habis doa, terus pulang. Ini insyaAllah ni solat. Ada yang menunaikan solat. Sekiranya muazzin telah melakukan iqamah bagi kes orang yang bersesak sehingga tidak dapat keluar daripada penjara, atau sebaik selesai tawaf. Jadi insyaAllah kita selesa. KT 106 kita tidak nak terkejar-kejar. InsyaAllah Madinah itu ada tunggu kita. InsyaAllah Allah tunggu kita. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita selesai. InsyaAllah kita sempat sembahyang asar di sini. Jadi walau bagaimanapun, lepas saya zuhur, lepas tawaf, balik. Kena balik sini dan siap waktu menunggu tu dengan wudu. Jadi kita menunggu di sini. Masuk akal asar kita boleh sembahyang di dataran luar Masjidil Haram. Tak boleh masuk lah. Memang tak boleh masuk lah. Sembahyang dalam masjid yang terakhir kita adalah sembahyang zuhur. Adapun sembahyang asar, kita sembahyang di dataran luar, bukan dataran tawaf, dataran luar Masjidil Haram. InsyaAllah sempat sembahyang asar di sana, di luar Masjidil Haram. Kemudian makan dan minum dalam bilik sekadar keperluan. Kamu mungkin ada kalangan-kalangan tak makan tengah hari lagi pada hari tersebut, tak selesaikan tawaf, balik dari tawaf makan tengah hari. Silakan. Makan yang ada dalam jadual itinerary tidak termasuk perkara yang mencari tawaf wada. Adapun makan di fielda, disaji dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, itu kena. Maksudnya tuan balik, try lah last kali nak makan kedai luar, makan kedai luar, kan? Yang itu membatalkan tawaf. Jadi kalau tuan balik ke tawadah, terus makan di restoran kita ni, tidak ada masalah. Memang dalam jadual kita. Jadual kita. Jadi elakkan pun nak berhenti, nak belajar kawan aiskrim, apa semua dah. Ada dah. Fokus kepada makan di sini. Nak buang air silakan di tanda penginapan kita ataupun di lobi area kita. Lakukan perkara yang tiada hubungan langsung dengan musafir tapi wajib dilakukan kerana hajat dan keperluan, mencari masalah khusus umum seperti mencari suami, isteri, keluarga, teman yang hilang. Contoh, kita dah sampai kat bas, di lobi tunggu tengah head count waktu tu, tengok isteri kita tak ada, keluarga kita tak ada. Boleh tak Ustaz kita orang patah balik ke Masjidil Haram? Boleh. Kau tahu jumpa kat mana tuan? Jumpa isteri sedang buat sa'i wada'. Pernah buat sa'i wada'. Bila suami jumpa isteri, suami tanya, apa? Si isteri tadi siap apa tinggalkan yang sa'i wada' seorang-seorang? Dia berlaku sinetron kat situ. Udah. Jadi nak beritahunya tiada sa'i wada'. Senang je nak ingat. Ibadat sa'i Safa Marwah hanya ada dua saja, sa'i haji, sa'i umrah. Ustaz, saya dah terbuat sa'i sunat. Nak beritahu tuan-tuan,
Itu bukan sains sunat, itu sains penat. Sains penat. Jadi fokuskan kepada tawaf saja. Tawaf dah. Dia ingat lagi minum apa? Solat sunat tawaf 2 rakaat, doa, minum zam-zam, doa lagi, panjangkan doa, lepas tu segera pulang ke lebih awal sedikit daripada jadual supaya kita boleh menyenangkan perjalanan kita dan tunggu bas. Kita dalam keadaan mood standby, menunggu walau bagaimanapun buruh dalam minggu kedua, ketiga hari biasa 2 hingga 3 jam pada hari biasa dan 4 dan hingga 5 jam pada hari Jumaat selepas tawaf wada. Jadi kita tidak berhadapan dengan kepayahan berbanding dengan cuti yang keluar pada hari Jumaat baru ni. Kita keluar Jumaat yang lepas, kan? Jumaat yang lepas memang ada masalah sendiri. Kita sekarang ni hari biasa, insyaAllah tak ada masalah untuk tawaf selepas zuhur. Jemaah nak mandi, silakan, tapi mandi yang main. Dan saya sangat mencadangkan mandi sebelum tawaf. Biarlah peluh tu, itu peluh ibadah yang terakhir. Kan peluh kita Rasul, peluh lah. Itu yang terakhir kenangan kita. Peluh tu keluar kerana tawaf, tuan-tuan, kerana ibadat dulu dengan yang terakhir itu tawaf. Tapi kalau nak mandi juga mandi dalam keadaan mainnya yang sangat sederhana. Tuan segera menukar pakaian jika memerlukan. Dan boleh mengambil gambar dan dilarang mengambil gambar atau bersedekah dalam tempoh. Ini boleh kan? Ya. Perkara yang boleh. Perkara yang boleh kan. Jadi maknanya boleh mengambil gambar atau bersedekah dalam tempoh menunggu bas di hotel. Yang tak boleh di kat mana? Di dalam masjid. Dalam masjid mengambil gambar. Dalam masjid dalam tempat tawaf tu ambil gambar. Atau tolong orang lain ambil gambar. Atau orang lain ambil gambar. Ya. Juga dalam perjalanan, dalam keluar dah, dalam perjalanan nak keluar Malaysia, pusing bagus. Nampak macam bagus punya background, ambil tu pun kena juga. Itu juga termasuk perkara yang dilarang. Boleh mencari awal wada. Jika berlaku, macam mana Ustaz? Jika berlaku, tuan dan puan, awal yang kita buat tu aktiviti jadi tahu sebenarnya, kita kena pandang balik. Oh, tak sempat lah Ustaz. Maka tuan dan puan icas atas tak melakukan tawadah, iaitu dam set kambing dan tertib takjil. Jadi insyaAllah, tapi kali ini KT 106, kalau boleh kita buat yang terbaik. Bukan kalau boleh, itulah cita-cita kita. Larangan selepas tawadah, larangan membeli belah, termasuk membeli makanan burung. Larangan bersantai tidur dalam bilik. Larangan membayar hutang yang boleh ditangguh. Larangan mengambil gambar diri sendiri. Boleh ambil gambar diri sendiri, kan, gambar orang lain. Ataupun tak ambil gambar orang, gambar objek je. Ataupun minta orang lain mengambil gambarnya, ataupun menolong mengambil gambar orang lain di dalam perjalanan, di dalam masjid, atau semasa dalam perjalanan pulang ke bangunan penginapan. Itu kita jaga dalam masjid ataupun semasa perjalanan nak balik ke Royal Darul kita. Apa lagi larangan? Tawaf, melakukan solat sunat seperti hajat, taubat, istighfar. Sebab apa? Sebab itu bukan masanya. Takkan tak boleh. Bila Ustaz? Tak masa. Isunya ialah itu bukan masa. Bukan masa. Masanya sekarang, malam ni, besok. Tapi selepas tawaf dah bukan masa untuk kita buat solat hajat, solat taubat, solat istighfar. Itu masa untuk kita menghayati kepiluan meninggalkan bumi Mekah. Apa lagi larangan? Iaitu tidak boleh memberi wang walaupun 1 riyal kepada pekerja-pekerja majalah haram atau meminta sedekah dengan tujuan nak menghabiskan lagi wang riyal. Dia banyakkan 10,000 lagi, macam mana ni? Contoh kan. Jadi sehingga menampakkan maksud perbuatan bersedekah seperti mencari-cari peminta sedekah. Jadi contoh saya nak balik itu besar sana. Kalau ada kat kiri kanan dia peminta sedekah ataupun kita nak bagi sedekah, boleh, macam ni boleh. Tapi ada pun nak pergi cari mana minta sedekah sana kot. Yang ni out. Ada pun dalam perjalanan nak dimaafkan. Sebab kita memang tak boleh pun just main aja, ada apa. Tapi senang nak ceritanya, bersedekahlah sekarang. Itu senang sekarang. Ya, ada lagi 20,000 bang. Tak tahu nak bagi siapa, tak lagi. Memang ada pergi kawan-kawan sebelah, tak ada masalah. Kan,
besar oleh Allah SWT. Apa yang tak boleh? Berlengah-lengah lagi dalam masjid. Dah habis doa dah habis buku doa tu habis dah semua. Siap dah semua doa. Dah tak ada apa dah. Tinggal sekali last kali, ya Allah kau terimalah doa yang aku baca semalam. Itu lagi. Macam tu je, sama ya Allah. Dah kita habis dah doa. Kita lepak lagi duduk kaki, lepak lagi, kita jumpa orang salam-salam, Assalamualaikum, Nigeria? Nigeria. Nak ta'aruf sekarang. Nak ta'aruf. Saya ambil gambar, upload lagi, update status dalam Facebook, apa semua. Siap lagi gambar kenangan. Selepas tahu ada tag hasil kat tu. Saya tengok ni. Dia nak dikenakan dam. Komen tak kena dam. Kemudian apa lagi yang berlaku selepas itu ialah dilarang membeli belah barangan yang tiada kaitan dengan keperluan perjalanan seperti tasbih, minyak wangi, cincin, kain tudung, makanan dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan bermusafir sepanjang perjalanan kita nanti, banyak-banyakkan selawat, banyak-banyakkan selawat. Dan sudah barang tentu setiap masa ready kita ni dengan sifat tabah dan syukur. Ajaban li amri mu'min, kata Nabi. Hebat orang beriman ini. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua yang kena kat dia baik, kata. In asabat busarra, jika dia diuji, dikurniakan nikmat kemewahan, kesenangan, kesihatan, syakar, dia bersyukur kepada Allah. In asabat dharra, jika diuji dengan kesusahan, kepayahan, kesakitan, sakit, dia sabar, dia bersabar kepada Allah SWT. Jadi dalam perjalanan kita ke Madinah banyak-banyakkan selawat. Dan tuan-tuan dan puan semua beruntung. Kita semua beruntung. Sebab apa? Sebab kita terpilih untuk menghayati, menyambut program Ma'al Hijrah. Ini bukan Ma'al Hijrah ramai, ini memang program belajar naik bas. Kalau nak tidak melalui track yang sama dengan track Nabi, tetapi yang sama ialah Nabi keluar Mekah ke Madinah, kita pun keluar Mekah ke Madinah. Bezanya apa? Nabi keluar Mekah, Nabi dikejar oleh musuh. Nabi keluar Mekah ke Madinah, Nabi membawa cita-cita yang besar. Mudah-mudahan kalaupun musuh tidak mengejar kita, kan? Siapa musuh yang tetap kejar kita? Yang dah geram dengan kita, dengan pegang nilam ni. Waktu dekat wukuf kita doa betul-betul, dia jadi, kata Nabi kata syaitan waktu hari itu dia kecil, dia rasa hina sangat, dia geram dia. Kan, tak apa kau nanti kau balik ke Syam, kan? Ataupun di Mekah, nanti kau kat Mekah, nanti kau kat Madinah. Syaitan akan kejar, musuh yang akan kejar. Jadi, saya mengatakan yang boleh menyerap musuh ni ialah semangat kita. Pastikan kita dah ready. Apa yang nak kita hijrahkan ni sebenarnya? Tingkat peribadi kita, apa benda? Kita nak melihat balik kehidupan dunia. Selama ni kita melihat dunia pada sudut dunia. Hari ini saya mencadarkan diri saya yang berbukan. Mari kita melihat dunia pada jendela akhirat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wa'ud nafsaka al-mauta. Anggapkanlah dirimu sudah berada, anggapkanlah dirimu seperti orang yang sudah mati. Itulah rasa kalau kita dah mati, apa yang kita harapkan? Apa kita harapkan? Dalam Quran, dalam surah Al-Munafiqun, ayat Allah ceritakan kisah orang yang hampir mati. Orang yang hampir mati. Dan apakah perasaan orang yang hampir mati itu? Allah cerita, kita tengok ayat 9 hingga ayat 11 dalam surah Al-Munafiqun. Orang itu berharap, ya Allah berikan aku sedikit umur, tambahkanlah sikit lagi ya Allah, supaya dengan umur itu aku dapat melakukan amal-amal kebaikan, aku dapat melakukan infak yang amal kebaikan dan infak yang aku gagal buat dahulu semasa dalam hayatku. Dengan sebab amalan itu aku akan terus selamat dari kemurkaan. Jadi ayat ini kan, kita ada banyak kesempatan, mudah-mudahan masih yang ada ni banyak-banyak beribadah. Dan insyaAllah kita target tuan-tuan, khatam Quran ada yang nak khatam di Mekah, ada yang khatam di Mina, alhamdulillah, ada yang khatam balik sini khatam lagi, alhamdulillah. Jangan lupa satu yang saya sangat mencadangkan, khatam sirah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ramai orang yang khatam sirah Nabi. Jadi tolong dapatkan buku-buku yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada antara yang saya sangat mencadangkan, saya sebut dulu buku karangan Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, nama betul tu Ar-Rahim Al-Makhtum. Ada dalam bahasa Arab, bahasa Arab, kemudian ada terjemah dalam bahasa Inggeris, ada juga terjemah dalam bahasa Indonesia, bahasa baku Indonesia.
ada dijual. Tapi kat bangunan kita ada di Hilton dengan bangunan sebelah ni kedai lumpur kat besar sikit ada dijual. Kalau tak ada kat sini, kita cuba cari mainan. Tuan boleh beli, tak apa, jangan memang tak ada komisen untuk dapat keputusan, cuba khatamkan dibanding ilmu nawar. Quran pun banyak baca, selawat pun banyak selawat, sirah pun kita habiskan baca. Novel lain dah banyak habis kita baca lah. Tapi novel, kisah hidup, perjuangan dan juga dakwah Nabi SAW ni baca dan tulis. Habis satu chapter, doa, selawat, minta Allah Ta'ala berikan kepada kita janji syafaat Nabi SAW, rindu kasih kita kepada Nabi SAW. Kita ada nak menarik di Madinah nanti, doa sebelum tidur ajak suami isteri, kawan-kawan, teman-teman, mari jom kita pergi ke makam Nabi, kita ucapkan salam kepada Nabi SAW. Mari sama kita praktikkan insyaAllah. Kita menghadap kubah hijau, kita pun bersalam mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Sama-sama saya baca, tuan-tuan ikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya khaira La khaira khalqillah. illa Ulang. Saya bagi yang tiga tu yang sangat ringkas. Sebab ada di kalangan jemaah yang tunjuk pada saya pengalaman tahun lepas, dia kata panjang sangat. Ustaz boleh tak summarizekan, ringkaskan. Jadi ringkas. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Itu ni pun dah, saya rasa dah cukup. Ulang lagi kali kedua, kali ketiga, kali keempat, sehingga kita boleh sebut daripada hati kita. Dan saya ajak hidayah itu kalau boleh sampai ke mengalir air mata. Biar kita selawat dekat makam Nabi, dekat makam Nabi, dalam masjid Nabi, di Raudhah Nabi, sampai kita nangis. Nangis anda ribu, anda kasih. Ustaz, saya dah 1000 kali selawat, tak juga dengan ni. Lagi mungkin perlu 2000, banyakkan selawat. Tapi selawat kita ni plus kita kenal Nabi. Tapi kalau kita selawat tanpa kita kenal siapa Nabi, masalah tu sebab kita tak berapa nak selawat. Kita tak kenal Nabi Rasulullah. Nabi Rasulullah sebut, Al-bakhilu ummati, orang yang paling bakhil di kalangan umatku ialah ketika nama aku disebut, dia tidak berselawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengar ada orang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Kita buka buku bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris, ada tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Dan page tu ada 10 nama Nabi dengan selawat, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda prihatin jalan kat tepi jalan dekat Arab ni nampak banyak sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dia akhir pun berikan Allah doa, kita ziarah Nabi, kita beri salam kepada Nabi, dan kita beri salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakr. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Ya Siddiq. Ya Siddiq. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Khalifat Rasulillah. Ya Khalifat Rasulillah. Sejahtera kata kamu wahai pemilik gelaran As-Siddiq yang tidak ada duanya. Salam sejahtera kata kamu wahai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beri salam kepada Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Faruq. Assalamualaikum ya Faruq. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Amirul Kita beri Mukminin. salam kepada Sayyidina Umar, kepada pemilik gelaran Al-Faruq, kepada Amirul Mukminin, ketua kepada sekalian orang yang beriman. Kemudian kita pusing badan kita pada kiblat, kita berdoa apa sahaja doa kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian kita beri salam kepada penduduk tanah kuburan Baqi Al-Gharqad. InsyaAllah program ini kita akan buat pada pagi Selasa. Itu beramai-ramai ya. Adapun Selasa malam Rabu sebelum tidur, kita buat ni akad dengan kawan-kawan pergi sebelum tidur, doa, selawat, review Nabi SAW. Kemudian sebelum tidur doa minta, Ya Allah, kena kira jemput malam ni, kau kena rezeki, dapat bertemu
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Kita dapat mana? Kalau betul-betul kita betul-betul nak bukti dengan selawat, baca kat sirah penghayatan, solat betul-betul, ambil satu dua sunnah yang selama ni tak pernah kita buat, kita cuba buat, tanda rindu, tambah lagi ya Allah, buat sunnah yang kecil, minta ya Allah, bantulah aku dapat melakukan sunnah-sunnah yang besar. InsyaAllah, tak malam pertama, mungkin malam keempat, mungkin malam yang terakhir, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita peluang untuk bertemu Nabi SAW dalam mimpi, dan Tuhan akan dibuka ilmu dalam mimpi, wisdom, hikmah yang besar. Itu yang kita nak sebenarnya dalam hidup kita. Jadi yang dikurniakan oleh Allah SWT, itulah sikit sebanyak insyaAllah kita akan sambung perbincangan historik di Madinah. Dan saya sangat mengharapkan kita ambil peluang masa yang ada ni. Pertama sekali, jangan melakukan dosa. Jangan melakukan dosa. Jangan berfikir nak buat dosa. Jangan berfikir nak buat aib-aib orang. Dan masa yang kosong itu ganti dengan berfikir, dengan berfikiran positif. Banyak berfikir nak melakukan kebaikan dan lakukan kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Macam hari ini tuan-tuan, ada 1-2 rial lagi dalam poket tu, sedekah. Kan ada banyak orang yang makan serial ni nak tunjuk pada cucu, tak payah. Tinggal sakitnya. Kan? Sedekah. Peluang yang ada berikan kepada sendiri. Ada jemaah tanya, Ustaz, tak ada tabung pun dengan masjid Haram ni. Wah dah Ustaz, saya dah pusing dah, tak jumpa tabung. Memang tak ada. Dah mana tabungnya Ustaz? Madinah pun jadi juga ke? Ya, memang tak ada tabung. Tabung dia merata ni. Siapa-siapa pun. Tabung dia merata. Siapa-siapa pun orang susah kita boleh bagi. Kalau orang selama itu, kita saling memberikan hadiah. Kerana Allah SWT dapat pahala yang sangat besar kepada Allah SWT. Jadi, tuan-tuan yang boleh-bolehkan itulah sedikit sebanyak yang boleh. InsyaAllah selepas ni betul nanti kita berdoa, kita rapat berdoa, dan kita yang penting grup kita ni 106 kita bermaaf-maafan sama-sama kawan sekeliling. Kan malulah kita ni banyak kekurangannya kan, jadi kita bermaaf-maafan, suami isteri, anak dengan ibu dengan anak dengan ayah, sama-sama kawan-kawan kita bermaaf-maafan. Itulah yang istimewa yang kita dalam kerjaan ini insyaAllah. Jadi saya serahkan balik kepada Haji Ismail. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz atas awal wadah tadi, dan juga terima kasih kepada Pegawai Kereta Pengecawa bagi Haji Yasmin Muhayyadin atas talimat tadi serta talimat keberangkatan Mekah ke Madinah seperti tadi. Baik, sebelum kita bersurai, saya nak serahkan sijil jemaah yang saya telah randomkan tadi, dah habis hari ini dan sampaikan kepada jemaah.